Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pelajar kelas ADS 510 International Relation. Uh, Hari ini sesi pengenalan lah kepada subjek. Minta maaf lah, hari ini terpaksa buat offline kerana ayah saya tak berapa sihat. So doakanlah kesihatan ayah saya. So ada emergency sikit lah. Okay, insyaAllah next class kita akan buat live. Okay. So untuk makluman untuk first session ni saya akan terangkan tentang detail ADS 510 berkenaan dengan subjek dan juga semua detail-detail lah, dan termasuk juga assessment. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan diri. Okay, nama saya Ahmad Shah Pakir Muhammad, pensyarah di Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi, dan background sehingga sekarang alhamdulillah lah baru saja selesai habis PhD dalam bidang hubungan antarabangsa lah, international relation. Baru je last week YWA, alhamdulillah pass with minor correction, kena buat correction dululah, baru boleh hantar. Okay. Selain daripada itu, memang ADS 510 ni subjek saya lah. Saya yang resource person, saya mengajar full time. Bermaksud semua soalan pun saya buat. So memang ownership tu saya lah. Okey, memandangkan ADS 510 ni subjek core untuk semester dah bermula, dah setahun dah. Apa ni, subjek ni adalah subjek asas untuk PAS kan. So banyak perkara lah yang kena ditekankan. Yang pertama dari sudut apa ni, basic, sebab IR ni, political science subject ni, dia kena ada basic. Kalau mana yang tak ada basic, tak ada masalah, cuma dia kena work hard sikit lah. Dia kena study. You have to go for try for on study lah. Macam contohnya benda-benda macam terms kan, definition, you try buat self learning lah. Okay, kadang-kadang ada dalam slide itu, insyaAllah saya akan detailkan. Kadang-kadang mana yang saya tak detailkan tu tak ada dalam slide, mungkin you terbaca ke, you nak faham ke, you can just Google lah, Google ataupun cari dalam internet, tak ada masalah. Kita menggunakan buku Goldstein tu, saya pun dah masukkan buku tu dalam YouFuture tu, download kat situ lah, ada slide semua saya dah bagi, you all just download kat situ untuk dapatkan semua slide. Okay, dan juga ada buku satu sebagai soft copy. So kalau you refer buku tu pun dah cukup dah, sebab kita memang pakai buku tu as our main reference lah untuk subjek ADS 510. So tanpa melengahkan masa, kita melihat kepada assessment dululah. Apa tugasan yang perlu kita buat. Lepas tu baru saya akan masuk course outline dengan kita nak tengok lah apa syllabus yang kita akan buat untuk semester ni. Okay, yang pertama sekali adalah course outline lah. So ada dua benda lah yang paling penting dalam ADS 510 ni. Ada dua task. Yang pertama dia assignment, yang kedua presentation. So dan yang ni kita kena buat dalam group lah. Bermakna you all kena form a group. Sebagi masa untuk you all form group, kalau boleh kena selesaikan sebelum pertemuan kedua lah. Okay, so kita ada dalam berapa orang? Mungkin rasa dalam 30-31 orang macam tu kot. So mudahnya kita pecahkan kepada 5 grup saja. Tak kisahlah ada 6 ke 7 orang satu grup pun tak ada masalah. So I nak memudahkan you supaya ramai sikit dalam grup tu, mungkin dia akan memudahkan you all buat assignment dengan presentation. Okay, yang pertama assignment, tajuk saya akan bagi. Saya akan bagi tajuk tu. Mungkin minggu depan ke saya akan bagi tajuk tu. You all form group dulu, nanti lepas dah dapat group baru saya akan bagi tajuk. Dan yang kedua, tajuk assignment dengan tajuk presentation tu adalah tajuk yang sama. Okay, dia tak seperti kalau full time tajuk dia berbeza, tapi nak memudahkan you all, so tajuk yang sama, so you elaborate je. Okay, daripada assignment you elaborate jadi presentation. And then untuk presentation ni ada dua benda lah. This one you all decide lah, sebagi you all decide whether you all nak buat video presentation. Okay, buat video, record, submit kat saya, ataupun you all nak hantar slide saja. Itu terpulang kat you all lah. Okay, hantar slide, saya akan refer dengan slide itu, saya akan tengok
isi tu saya akan bagi markah. So itu depends on you lah. So saya buka untuk you, nanti you all decide lah. Dan kita akan ada satu test. Test ni kita akan buat selalunya lepas pertemuan ketiga lah. So after third meeting tu, so kita ada masa kan, ada masa dalam 2 minggu macam tu, saya akan buka lah. Saya akan cuba cari 3 hari, saya akan buka test ni. Ini si individu semua kena buat. Bolehlah open book test ke, kalau nak buat apa tak ada masalah. So test tu akan buka lama lah, dalam 5 jam. So you masuk, you terus buat lah. Okay, so soalan pun tak banyak, ada 2 soalan je. Okay, and then itu saja untuk carry mark. And then final test kita 60 markah. Final test ni kita akan ikut semualah. Bermakna kita akan jawab mengikut tarikh yang disediakan oleh ISAP. Dan juga dia akan selaras dengan pelajar full time. So kita akan buat serentak lah benda tu untuk full time. Untuk ADS, untuk test lah 60 markah tu sendiri. Okay, so itu adalah secara general lah tugasan yang kita perlu buat untuk ADS 510. Carry mark kita 40 markah, final test will be 60%. So apa yang you all kena buat untuk this week, untuk selesaikan, minta tolonglah you all form a group. Lepas tu you listkan nama-nama group, nama-nama you all dalam group masing-masing. Lepas tu kita boleh benda ni kita boleh selaraskan dalam WhatsApp pun tak ada masalah. Okay, memudahkan kita lah. So I need your help on this. Bila kita dah selesaikan pecahan group semua, saya akan bagi you soalan and then you boleh start buat. Okay, and then submit assignment and presentation, submit masa last week. Pertemuan kelima tu, masa tu baru kita submit. Masa tu saya akan bagi sikit lah mungkin tips semua kan untuk persediaan untuk final, dan you all submit. Submit pun dalam e-future, nanti saya akan buat folder, you all submit kat situ saja. Mudah. Okay, so itu adalah perjalanan untuk kita punya task lah untuk ADS 510. So kalau ada apa-apa persoalan, you all boleh je tanya saya dalam group ataupun PM saya, no problem. InsyaAllah lah kalau saya cuma kadang-kadang tu kalau ada saya akan jawab lah. Okay, saya akan jawab. Okay, so itu dari segi assessment. So bila kita dah selesai assessment, mari kita tengok berkenaan dengan syllabus. Okay, syllabus. Kita tengok syllabus pula. Okay, syllabus kita plus minus kita lebih kurang ada 9 atau 10 chapter lah. Cuma chapter terakhir tu mungkin chapter general lah. Okay, so this is the outline. So I'm the resource person, juga lecturer yang mengajar full time. So untuk tutorial ada banyak lah. Kalau kita tengok sebab kelas besar kan, ada Susila, Farhatul, Dr. Farhatul dengan Muhammad Fajil. And then untuk semester ni kita akan cover benda yang sama juga semester lepas. Kita akan tengok pertama sekali introduction. Kita akan lihat lah apa je scope ataupun field dalam IR tu sendiri. And then kita akan tengok history sikit. Historical ni kita akan lihat lah World War II, World War and so-called war. World War I tu kita akan buat general je. Tak ada lah kita fokus sangat, kita nak fokus modern IR ni. Mula daripada World War II until Cold War till now lah. New World Order. Okay, and then kita akan tengok teori juga. Teori in IR, ada idealism, realism. Dan kita akan tengok lain-lain teori selain daripada idealism and realism. Ada banyak lah. Liberalism, Marxism, kita juga ada constructivism. Kita akan tengok mana yang penting je. Saya tak nak you all elaborate banyak. Kan pening. Susah. And then kita akan lihat actor. Actor ni maksudnya pelakon lah dalam IR. Dalam IR ni kita ada 2 pelakon. Satu negara kita panggil state. Yang kedua kita panggil non-state actor. Iaitu IGO dengan NGO lah. Nanti kita akan masuk chapter ni, you akan tahulah. Okay, chapter 4, chapter 5 security. Kita akan tengok pasal isu-isu keselamatan. Chapter 6 kita akan tengok pasal konflik yang berlaku, kenapa konflik berlaku. Chapter 7 international organisation, kita akan lihat organisasi antarabangsa khususnya UN, United Nations. And then chapter 8 kita akan tengok international law, undang-undang antarabangsa. Kita akan lihat UNCLOS semua itulah, source of IR, IL,
international law, apa dia semua. And then kita akan masuk IPE, chapter 9, International Political Economy. Kita akan lihatlah kenapa ekonomi itu berlaku, dari segi trade, embargo, sanction ekonomi kan. Kita juga akan lihat Brexit jugalah, kenapa Brexit itu berlaku kan. Kena berkesan ke tak berkesan. Benda-benda yang berkaitan dengan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir kita akan lihat isu-isu lah. Isu-isu yang masih lagi ada ataupun ongoing issues yang memberi kesan kepada hubungan antarabangsa. Okey, itu saja untuk semester ni punya syllabus. Okey, bear in mind kelas kita akan buat dua lah. Yang pertama kita akan buat online. Kedua kita akan buat offline. Selalunya first class ni saya akan buat online, tapi saya ada emergency, so terpaksa buat offline. So insyaAllah lah next class kita akan buat online. Kita akan buat online. And then saya juga akan attach you all dengan video jugalah. Kita akan buat selang-seli lah, online, offline, online kan. So dalam masa yang sama, juga saya ada attach video-video saya tu nanti, sambil-sambil saya attach kat you all, saya attach juga benda tu ada dalam YouTube. So benda tu nanti in final you boleh buka balik lah, orang kata video-video tu untuk you all tengok untuk preparation for final exam. Okay, so itu adalah dari sudut keseluruhan konteks perjalanan kita dalam international relation. Okay, so if you have anything to be asked, mungkin you boleh bertanya dengan saya lah dalam WhatsApp ataupun personal PM, boleh juga, tak ada masalah. And then kalau ada apa-apa yang you all mungkin nak bertanya direct, mungkin next class kita akan, kelas pertemuan kedua tu kita akan buka sebarang pertanyaan dululah sebelum kita mula kelas. Okay, and apa yang penting untuk minggu ni, untuk apa yang you all kena buat, yang pertama tentukan group you masing-masing, itu saja. And then baca sikit benda-benda ni semua you dah upload dalam content dalam dalam group. Buka je group you all, ada content kat situ, semua ada dalam tu, you can just pick it, try fahamkan, analyse kan, boleh buat persediaan lah. So bila you all dah ada group, insyaAllah saya akan terus bagi tajuk-tajuk tu, supaya you boleh bincang dengan rakan-rakan dan boleh terus memulakan untuk menjawab, buat return assignment. So saya rasa itu saja setakat hari ini. Yang lain-lain tu mungkin kita akan ongoing lah dalam WhatsApp group. Kalau apa-apa you all nak tanya, boleh tanya dalam WhatsApp group lah. Okay, so itu saja daripada saya. Sampai jumpa lagi lah. Kalau ada apa-apa kita boleh communicate through kita akan gunakan medium WhatsApp tu sebagai main medium kita lah. So bermakna mana-mana pelajar yang tak join lagi WhatsApp group tu, kalau you all kenal, you all tarik dia masuk dalam group. So mudahkan untuk saya nak flow information. Dan juga apa-apalah yang memberi kesan kepada saya tak nak lah macam communication breakdown ke apa, tiba-tiba saya maklum dalam WhatsApp. Sebab WhatsApp ni mudah, macam new feature tu kita akan guna juga untuk kita punya tu, boleh dikatakan sebagai general sajalah. Kalau macam urgent apa benda semua, kita akan menggunakan WhatsApp, so memudahkan kita berurusan dan berkomunikasi. Okay, itu saja daripada saya. I hope you understand my explanation. Kalau apa yang ada yang tak faham ke apa, kita boleh berhubung dengan saya untuk lebih clarification lagi. Okay, so sampai jumpa lagi. Stay safe semua. Have a nice day. InsyaAllah next class kita akan bertemu, okay, dalam sidang online. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.